Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia, orang muda. Butiran 0200020100. Pengawal seliaan barang kawalan dan subsidi. Saya minta pihak kementerian memberi laporan terperinci berhubung dengan penguatkuasaan dan pemantauan barangan di lapangan sejak Jun sehingga November tahun ini. Yang keduanya, yang saya nak sentuh di sini ialah berhubung dengan kawan-kawan dah sebut tadi, kedudukan harga gula dan juga beras. Beras seperti juga setengah barangan di Kementerian Pertanian seperti benih. Benih telah ditetapkan harga RM40, tetapi di Mada RM45, tapi sekarang ni benih tak ada, sampai benih sekarang naik sampai RM70. Jadi demikian juga kementerian ini kita lihat gula kasar, gula halus, kalau nak beli kita kena beli 3 kotak 3 kilo sekali. Demikian juga masalah beras di pasaran. Yang sekarang ni beras tempatan susah nak dapat, tapi beras import senang dapat. Kita pada 13 bulan 11 kemarin saya dapat maklumat bahawa Kementerian Pertanian bercadang nak naikkan gula, ya, bukan pertanian ni. Kementerian pihak kerajaan bercadang nak naikkan gula sampai RM3.80 dan beras tempatan nak dinaikkan sampai sekarang ni RM2.60 1 kilo, nak dinaikkan sampai RM3.20. Maknanya RM32 bagi beras 10 kilo. Sekarang ni persoalannya untuk mengurusi, saya nak tanya satu ya. Kenapa soal naik harga semua ni dibuat orang tengah susah? Kau nak naik harga masa tenang tak apa, ni masa tengah susah. Kita juga cari jalan mudah dengan menaikkan harga. Naikkan harga untuk siapa? Di akhirnya yang menghadapi masalah rakyat pengguna. Masa sekarang ni inilah masa kerajaan tunjukkan kehebatan menterinya dengan mengawal harga supaya harga ni rakyat tidak menderita. Orang-orang Ulu Langat tak menderita. Orang-orang Arau tak menderita, ya. Jadi kita kena pastikan supaya harga ni kerajaan kena campur tangan supaya rakyat tak menderita. Adakah Ulu Langat setuju dengan saya bahawa rakyat menderita kalau naik harga? Betul tak? Setuju. Terima kasih. Kali pertama dia setuju. Jadi sekarang ni kenapa naik harga? Ni baru cadangan ura-ura kerajaan akan naik harga. Kerajaan tak boleh naikkan harga. Maknanya macam haram lah kalau naik harga. Kenapa mesti naikkan harga sekarang? Harga beras, harga gula tak boleh naik. Cari jalan supaya kita dapat stabilkan benda ini. Itu sebab baru ni saya cadangkan stockpile. Stockpile ni apa dia? Masa harga mahal, dia keluarkan barangan supaya jadi murah balik. Stockpile ni penting. Ataupun tentang isu keselamatan negara ni ialah berhubung dengan stockpile supaya kita mempunyai makanan yang mencukupi dalam tempoh 3 bulan. Walaupun Menteri Pertanian kata kita beras mencukupi, dia beras mencukupi tapi tak ada. Beras tu tak ada. Beras 5 kilo jarang sangat kita nak dapat. Kita boleh dapat beras 10 kilo. Itu pun ialah beras import. Jadi orang berebut nak buat beras import sebab beras import diapungkan. Saya dah bagi macam-macam pandangan sampai letih juga dibuatnya. Tapi tak nampak satu jalan di mana kita dapat selesaikan masalah ini. Arau, boleh tanya, akhir sekali, boleh tanya tentang cadangan stockpile tadi. Kerana barangan makanan ada shelf life dia akan rosak. Jadi ada masalah tentang kumpulkan terlalu banyak dan simpan lama-lama. Dia mungkin tidak sesuai untuk dimakan lagi. Jadi apakah cadangan untuk selesaikan cadangan tadi? Terima kasih. Ya, bagus. Soalan itu bagus, cukup bagus Tuan Mengurusi, tapi saya nak jawab sekarang. Makanan ni ikut jenis makanan. Kalau beras 3 bulan. Dia boleh bertahan 3 bulan. Tapi kalau menggunakan teknologi moden ni mungkin pergi ke 4 bulan ataupun 5 bulan. Kita macam itu. Bila sampai tempohnya, dianya dikeluarkan. Dijual mengikut harga biasa. Dan pusingan ini dibuat dengan permulaan stockpile-nya mungkin kerajaan akan bagi di bawah
grant tertentu untuk membolehkan setiap ini dia berpusing. Lepas 3 bulan dia berpusing, tidak ada masalah. Cara kontrol yang penting dan mesti mempunyai pengurus yang hebat. Akhir sekali, Pengerusi sebab tajuk yang saya nak cakap, tajuk ni hari ini. Tapi nampaknya masa dah habis. Jadi kita tak boleh tunggu harga naik atau turun. Kerana terpaksa juga kita keluarkan pada masa yang ditetapkan. Jadi tadi cadangan untuk memastikan apabila harga barang naik, kita keluarkan, itu tidak boleh kita kontrol lah. Maksud saya, tadi cadangan itu mungkin tak begitu sesuai. Thank you. Ya, Arau sila gulung masa sudah tamat. Ya gulung, akhir sekali, tapi cadangan itu bagus. Ditanya kepada kerajaan, tolong jawab. Cadangan daripada sahabat saya, seorang jutawan yang hebat. Iaitu di bawah 020 200 dan juga 040800. Ini ialah berhubung dengan, yang ini yang Tuan Pengerusi pun nak dengar. Ini berhubung dengan orang yang memboikot barang-barang yang memberi sokongan. Mana kata taukenya tu bagi sokongan kepada Israel. Jadi orang ramai telah boikot. Bila telah boikot, terdapat syarikat ini yang telah mengumumkan untuk memberhentikan pekerja. Jadi kita kena ingat pekerja ini ialah orang tempatan. Mereka menyokong Palestin. Malah perancis di Malaysia pun sokong Palestin. Tapi sebab dia punya parent company dengan ejen sokong Israel. Jadi kita nak supaya benda ini selesai. Masalah sekarang ni boikot ni nampaknya ada kejayaan. Tapi sekarang ni pekerja-pekerja ni ke mana mereka pergi. Jadi saya mencadangkan di sini Tuan Pengerusi, supaya syarikat tempatan ataupun coffee shop tempatan yang diberi license, bukan franchise, supaya mereka ini diberi soft loan untuk cawangan-cawangan baru yang mereka nak bina. Dan cawangan baru yang mereka nak bina ni bukan untuk mereka. Mereka bagi peluang kepada mana-mana pekerja MAE yang membuat soft loan dan boleh menggunakan nama syarikat ini. Di antara syarikat yang saya dapat hubungi ialah Rekiamo, sebab dia Rekiamo yang ada di Parlimen, dan sekarang dia sudah mempunyai 180 outlet dan dia boleh buka terus, dan dia mengusahakan supaya pekerja-pekerja yang berhenti kerja daripada mana-mana syarikat boleh membuka cawangan, dan kerajaan bukan bagi grant, bagi soft loan, benarkan soft loan daripada mana-mana bank. Jadi kalau pendekatan ini diambil, saya percaya kita akan mendapat pendekatan yang menang-menang dengan izin, bukan pendekatan yang merugikan mana-mana pihak. Saya setuju dengan kawan-kawan saya supaya penguat kuasa, kebajikan penguat kuasa ini hendaklah kita tengok betul-betul, sebab penguat kuasa bukan kerja yang mudah, tetapi kadang-kadang mereka mendapat tomahan berlebihan, tapi kebajikan mereka kadang-kadang terabai. Terima kasih.